Orang-orang tak ni penipal lo. Yolah juga kalau lagu tu. Ni cuba tengok baca ayat ni kata ni. Ayat ni nak kata lagu mana ni? Boleh ni buat haji tamattu. Boleh. Buka Quran, buka. Tengok, cuba tengok. Boleh pun. Apa dia larang? Dalam hadis-hadis ni sebut larang saja. Mana dia langgar? Sekali-sekali tengok memang nampak lagu tu lah. Jawapannya begini. Kalau lah orang ahli sunnah ni betul, ikut saja Sayyidina Umar, Sayyidina Osman seperti dakwaan mereka. Kalau kita terima betul, macam mana orang ahli sunnah masih duduk amal lagi haji tamattu? Bahkan Imam Ahmad kata hak tu lebih afdal. Imam Syafi'i dia kata tidak lebih afdal, tapi sah, boleh kalau nak buat haji tamattu. Mazhab Hanafi pun kata boleh juga, cuma lebih afdal qiran. Imam Syafi'i dia kata boleh juga nak haji tamattu, cuma afdal ifrad. Tapi boleh. Di mana orang kata orang ahli sunnah ni ikut sewenang-wenang, ikut saja Sayyidina Umar, ikut saja Sayyidina Osman? Tak ada ikut pun. Apa makna larangan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman ini? Situ kena faham. Ya, kita walaupun dia larang, kita buat juga. Bukan kerana kita benci. Kita tak tuduh pun kata dia canggah dengan Quran, dia jahil Quran, tak tuduh pun. Dan kita tak turut dia, kita tak tuduh pun. Ini keistimewaan orang ahli sunnah. Dia tidak tuduh, dia tidak kata tak boleh. Bahkan sebab apa ya, umat ni, imam-imam besar ni tidak ikut seperti yang Sayyidina Osman kata, Sayyidina Umar kata. Jawabnya kerana mereka faham apa maksud larangan itu. Sebab tu larangan ini bukan bermakna mengubah hukum. Larangan ini dari segi pentadbiran, dari segi pengurusan saja. Supaya larang, tak boleh pergi haji. Arab Saudi larang, tak boleh pergi haji tahun ni. Setakat ni kota dia ni larang. Itu makna mengharamkan orang Islam buat haji. Dan itu masalah pengurusan, masalah pentadbiran, nak melicinkan perjalanan haji itu supaya tidak ramah sangat kau. Nanti mati pula, susah pula, banyak perkara pula timur. Tak ada nak kawal, tak boleh nak kawal, tempat tak cukup. Banyak perkara. Itu masalah pentadbiran. Itulah orang panggil siasah politik. Dia ni larangan, dia larangan berupa siasah, bukan larangan hukum. Bukan makna dia hak Tuhan kata halal, dia kata haram. Nahi di sini bukan makna nahi lit tahrim, tapi nahi lil irsyad, nahi irsyadi. Sebab tu kalau kita mengaji usul fiqh ke apa, orang ngaji usul fiqh tak ada masalah benda ni. Dia faham molek. Sebab tu tak ada tuduh, kok saya tuduh orang, dituduh orang, dia tak terima. Larangan ni banyak macam, suruh pun banyak macam. Tidak semesti suruh tu makna wajib selalu. Tidak mesti suruh makna wajib selalu. Ada kalanya suruh dengan makna sebenarnya nak ugut. Ada kalanya suruh dengan maksud untuk kebaikan dia. Lepas tu tak mesti kalau dia nak buat. Kalau dia berasa molek, lah buat. Begitulah juga dengan larangan. Sebab itulah semua ulama-ulama kita kata, tak ada siapa dia kata pun ni larangan ni memberi makna haram. Dia mengharamkan hak Allah SWT sudah halalkan, hak Nabi SAW sudah halalkan. Dia mengatakan, tak ada siapa dia kata lagu. Paling tinggi nahi ini adalah nahi tanzihi, nahi lit tanzih. Paling tinggi nahi lit tanzih ni dengan arti adab, dengan arti lebih molek, gitu saja. Lebih molek kalau tidak dibuat haji tamattu dalam musim haji itu. Dalam musim haji itu lebih molek kalau tidak buat haji tamattu. Apa tujuan? Tujuannya baru ni anda sudah sebut dah, iaitu supaya Kaabah itu tetap makmur di setiap waktu, di setiap musim, di setiap bulan-bulan lain. Sebab umrah ni boleh buat bila-bila masa. Dia tidak syarat dengan bulan haji. Tidak kata pada bulan haji tu buat umrah lebih afdal. Tak ada dalil. Ya, kita nak buat umrah sangat ni pada bulan haji ni, buat lebih afdal buat umrah bulan haji. Tak ada dalil. Bulan-bulan lain pun serupa, boleh buat. Bagi orang-orang yang ada kemampuan, apa salahnya kalau dia 2 kali perjalanan dia? Sekali ni buat haji sahaja. Ini pun mengikut perintah Allah SWT juga. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Belah mana sempurnakan haji? Sempurnakan haji itu iaitu buat haji saja. Haji ni tak boleh buat pada musim lain kecuali pada musim dia. Pada musim dia.
Umrah, sempurnakanlah umrah lagu mana? Iaitu kita buat umrah saja, tidak campur dengan haji. Tahu mana yang hak ni makna sempurnakan itu makna buat suku-suku. Sebabnya kalau lakukan haji tamattu ataupun haji qiran, yang maknanya buat dua-dua sekali lagu tu, dia kena bayar dam. Kena kurbankan binatang. Kurbankan binatang menunjukkan ada kekurangan. Hak tidak kena bayar dam, tidak kena sembelih binatang kurban gapo ni, bagi orang yang buat akikah haji ifrat, memang tak kena. Menunjukkan hak tu hak sempurna. Tengok molek tu dia faham ke tu? Molek ke tu faham? Tak ada bercanggah ke pasal tu. Itulah yang Imam Malik dan Imam Syafi'i pegang. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Sempurnakanlah ke mana? Buat kerja haji saja. Itu orang panggil haji ifrat. Lepas tu pada musim lain buat umrah saja. Boleh buat musim lain pun boleh umrah. Apa yang kita duduk sibuk nak pergi buat umrah pada masa tu setengah-setengah tu hak pergi buat haji dah. Hak pergi buat umrah dah saja yang nak pergi buat umrah pada musim tu. Buat gelewak tak ada pasal. Buat masa lain boleh. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Jadi dia nak jaga keadaan. Boleh jadi kalau pergi belakang jadi ramai, masa lain sepi. Sedangkan kita nak suruh Kaabah ni sentiasa makmur dengan orang duduk buat ibadat semua. Ada semua orang duduk tawaf, ada semua orang duduk sembahyang di sekeliling dia tu. Itu tujuan. Kamu molek tu mana hak tak molek? Keadaan Nabi SAW hak di zaman dia tu, dia suruh buat haji tamattu. Kalau kita pakai dengan makna yang pertama dengan makna yang kedua, ada maksud dia yang tersendiri, iaitu dia nak menghapuskan saki baki adat resam jahiliah yang menganggap buat umrah pada musim haji itu tak boleh, itu dosa. Dia nak hapuskan hak tu. Tidak berdosa, boleh nak buat pada musim haji pun nak buat umrah pun boleh. Dengan sebab tadi. Bukan dia nak suruh sama-sama bila-bila pun molek buat umrah sekali dengan haji lagu tu. Bukan nak ayat gitu. Sebab dia buat haji sekali. Hak sekali itulah dia nak ayat. Sebab itulah kita sudah baca dah hadis-hadis sebelum ini, jelas menunjukkan apa sebab Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia tukar. Biar dia berasa tak sedap lah sekali lalu, biar berasa tak sedap. Berasa tak sedap pun tukar juga. Tukar daripada haji buat umrah. Buat umrah dulu. Yang ni melakukan haji tamattu lah pada hakikatnya. Umrah dulu. Lepas tu buka ihram. Suka-suka apa-apa nak buat boleh. Lepas pada tu pakai pula ihram haji. Itu dilakukan di masa Nabi SAW. Bukan nak cerita semula molek buat lagu tu. Dia nak menghapuskan fahaman tadi. Itu tujuannya. Ini difaham oleh sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Maksud Nabi SAW. Sebab itu dia kata itu cerita lain. Itu cerita pada masa tu lain. Waktu maksud lain. Ini maksud lain. Sekarang ni tak ada dah. Tak ada dah. Orang tak ada berasa apa-apa. Tak ada siapa dia tahu pun kalau tak ayat. Ya orang pada masa jahiliah ni berasa kalau buat umrah pada musim haji dosa. Tak ada siapa dia pun berasa lagu tu. Adapun sahabat-sahabat ni memang dia duduk dalam suasana lagu tu. Dia duduk berasa tak sedap tu. Hati dia tu berasa tak sedap. Nak suruh dia ni betul-betul yakin hilang hak tadi, dia suruh. Bermakna Sayyidina Uthman dan Sayyidina Umar ini dia hanya meneruskan kehendak Nabi SAW. Tak lari. Di mana kata jahil? Kalau kita nak kira lagu tu cara mudah lagu tu jahil kan? Wa atimul hajja wal umrata tu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lagu mana yang dikatakan sempurnakan haji dan umrah? Lagu mana? Suku tu. Faman tamatta'a bil umrati ila al haji tu suku. Lagu mana? Mana kalau orang tidak buat haji ifrat jahil lah. Adakah kita nak kata lagu tu? Tak boleh gaduh nak kata jahil kau orang. Terutama orang-orang yang besar macam Sayyidina Uthman, macam Sayyidina Umar ni, kita nak kata dia jahil tentang Quran. Tak boleh. Dan waktu pahadah memang boleh. Dia kata boleh. Bukan tak sah. Cuma tidak lebih baik pada musim haji itu. Sebab dia pemerintah, dia boleh atur, dia tahu sesuai ke tidak orang ramai pada masa ni, pada masa lain patutnya lebih ramai. Kalau ramai sangat mari satu waktu susah kan. Banyak masalah penempatan, masalah tidak cukup makanan, tidak cukup air, macam-macam lah masalah. Ini masalah ni dirasai oleh pemerintah. Sebab itu dia menganjurkan macam tu. Sebenarnya tak mudah. Baik, selesai tu. Ali pula suruh orang buat haji tamattu. Khilaf. Hak ni ya dia congek ekor tu.
Muka Sayyidina Ali kata boleh, suruh buat haji tamattu. Sayyidina Osman larang. Dia larang. Jadi balah ni, dia nak tunjuk balah. Sebenarnya khilaf masalah ilmu ni biasa je. Biasa je. Sejak zaman sahabat lagi khilaf pendapat tak jadi masalah. Biasa. Jangan kita anggap khilaf itu siapa maknanya, siapa kedalam. Khilaf tidak. Kecuali dalam masalah akidah. Ini bukan masalah akidah. Ya dia kuat ni pasal Ali suruh. Yang Ali suruh ni pula buat apa? Yang Ali suruh, dia takut. Dia nak suruh seimbang. Takut-takut nanti apabila Sayyidina Umar lagi, Sayyidina Uthman lagi, lepas pada Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah pula larang pula. Lagu ni larang pula. Sayyidina Ali saja dicelah. Dia kata buat pasal apa? Bagi kita orang ahli sunnah pandai molek belakang. Semua molek. Sayyidina Ali pun molek, orang ni pun molek. Dia takut. Dia takut gini. Takut-takut kadang-kadang orang ni, masyarakat dia biasanya dia terpengaruh dengan pemerintah, dengan kerajaan. Arahan kerajaan tu kadang-kadang siapa jadi wajib. Macam haram pula buat haji tamattu. Dia takut. Sedangkan haji tamattu ni boleh. Bila Nabi SAW suruh sahabat dia buat macam tu, mana boleh. Kalau orang lain nak buat, apa boleh. Tengok sekarang ni kan, kita orang ahli sunnah seimbang kan. Mana kita kata haji tamattu tu haram? Tak ada kata. Ini kerana ditindakan imam-imam kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu. Di satu pihak Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman larang. Di satu pihak Sayyidina Ali mengharuskan. Kita pun boleh faham apa makna ni. Harus ini dalam keadaan ini, tidak harus dalam keadaan ini. Selesai masalah. Sayyidina Ali takut orang jahil-jahil kata haram bakali haji tamattu ni. Sebab itu dia suruh supaya seimbang. Fahaman tadi. Dan Sayyidina Osman tidak marah pun pada Sayyidina Ali. Cuma dia kata tak sedut kata apa-apa lah pada kita. Tak sedut kata apa-apa. Hak tu kita faham dah hak tu. Tapi kita ni ada maksud lain. Sayyidina Ali kata aku tidak boleh lak kamu buat lagu tu. Sebab apa? Takut hak lebih besar ni roboh. Hak lebih besarnya apa dia? Harus haji tamattu tu harus pada dasarnya. Sekarang ni dah salah balah gitu. Jadi seimbanglah kita. Kita tak nak kata haji tamattu ni tak boleh. Walaupun pada musim haji pun boleh. Tetapi yang lebih baik ialah buat pada musim lain. Tidak buat pada masa tu. Tapi kalau nak buat, katakanlah dia payah, dia orang susah. Sekali nak pergi je ni, nak pergi Mekah pun, nak pergi Pulau tak tahulah bila tak ada lah. Boleh jadi tak ada kesempatan. Boleh. Nak buat haji tamattu, nak buat haji qiran. Siapa dia kata tak boleh? Boleh dalam keadaan tu. Ini bagi orang yang senang. Boleh jadi lain kalilah kita boleh lagi. Boleh jadi dalam perjalanan yang lain ada pula perubahan pula, kita balik, kita insah pula, kita pergi sekali lagi, pahala yang lain pula dapat kepada dia. Apa salahnya kalau dia mampu? Tapi kalau orang yang tidak mampu, walaupun mazhab Syafi'i kata haji ifrad lebih baik, tapi tak boleh kah dia kalau dia nak buat haji tamattu? Boleh. Siapa dia kata tak boleh? Orang Syafi'i kena buat haji ifrad saja? Tak ada. Nak haji tamattu ke nak haji qiran pun boleh. Ini bergantung kepada keadaan orang. Tengok kita seimbang kan sekarang. Orang kita pun hak mazhab Syafi'i sini pun pergi sana, ada yang buat haji qiran, ada yang buat haji tamattu. Orang Hanafi dia kata tidak afdal haji tamattu, yang afdalnya haji qiran. Ada kalanya dia pergi dia buat haji tamattu, pada ketika yang lain dia buat haji qiran pula. Apa? Moga boleh berlaku. Kalau kita duduk situ selesai masalah. Sayyidina Ali bantah tu, dia takut melarang. Dengan sebab ini pengajaran juga, satu pengajaran yang lain, iaitu pemimpin dengan rakyat. Pemimpin dengan rakyat. Orang yang ada kuasa dengan orang yang tidak ada kuasa. Dalam Islam, orang yang tidak ada kuasa dia boleh tegur. Dan pemimpin tak boleh. Orang yang tegur tak sependapat dengan dia, cop selalu ataupun jail selalu. Tak boleh lah kata. Tak boleh. Dalam masalah agama, dalam masalah apa, boleh tegur. Bukan makna kata pemimpin buat tu tak boleh tegur. Ada kalanya dengan tegur menegur begini, ada yang membangkang begini, baik, dia jadi seimbang. Kalau satu pihak saja boleh jadi ramai yang tak faham ni, yang jahil ni, dia anggap haram pula dah haji tamattu. Mujur ada pembangkang jadi seimbang. Ini kalau kita nak kira dari segi cara ni, boleh. Sampai dulu lagi sudah ada